Seterusnya, bagi memperkasakan pendidikan orang asli, satu program sedang giat dilaksanakan di Sekolah Batik Kampung Kuala Atuk Pahang. Jadi untuk bicara lebih lanjut mengenai program ini, saya bersama dengan Ketua Yayasan Rhythm, Puan Santi Priyasami. So, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan Yayasan Rhythm. Silakan Puan. Okey, jadi Yayasan Rhythm adalah cawangan impak sosial untuk QI Group of Companies. Ya, kami headquarters kami di Kuala Lumpur, tetapi projek kami dijalankan di Malaysia dan juga di beberapa negeri luar negeri. Ya, jadi tiga fokus kita yang utama adalah pendidikan untuk semua, kesaksamaan gender dan juga pembangunan komuniti secara mampan. Jadi berdasarkan tiga fokus area ini, kita menjalankan banyak projek yang berdasarkan pendidikan, utamanya di Malaysia dan di negara-negara lain seperti di Nepal, di India, Sri Lanka, di Thailand, di Indonesia, di Afrika. Kita menjalankan banyak projek yang berdasarkan pembangunan masyarakat secara mampan. Okey. Bercerita bagi memperkasakan pendidikan orang asli ini, kita difahamkan satu program sedang giat dilaksanakan, iaitu komuniti angkat Yayasan Rhythm. Dipaham, mungkin boleh jelaskan mengenai program ini, Puan? Ya, jadi kami baru telah melancarkan program ini pada 4 hari bulan Julai yang lalu. Program ini adalah untuk membawa pendidikan ke halaman komuniti batik di Kampung Kuala Atuk, Kuala Tahan. Ya. Jadi komuniti ini memang jauh daripada kawasan perdana dan sekolah-sekolah yang paling dekat kepada komuniti ini pun mereka kena ialah daripada kawasan mereka tu kena menaiki bot selama 1 jam untuk sampai ke sekolah arus perdana. Jadi memang they are cut off from mainstream kan. Jadi kami rasa ini adalah satu peluang untuk kita menceburkan diri kita untuk merapatkan jurang pendidikan dan juga sosial yang wujud dalam komuniti batik ini. Bagaimana sebenarnya Yayasan Rhythm ini mengenal pasti bahawa kawasan ini di kawasan Kampung Kuala Atuk ini mengalami masalah sedemikian? Ya, jadi rakan projek kami ya untuk sekolah batik ini adalah EcoMy, iaitu Persatuan Eco-Tourism dan juga Konservasi Malaysia. Right? So mereka memang telah sedang menjalankan banyak projek di situ dan memang familiar dengan komuniti di situ. Ya, jadi komuniti ini, Tok Batin telah actually berbincang dengan, dia telah approach EcoMy dan menceritakanlah kederitaan mereka, kesusahan mereka dan mereka rasa kecewa, terutamanya Tok Batin ni, dia rasa kecewa sebab anak-anak sekolah batik di kawasan Kampung Kuala Atuk ni memang tidak berpeluang untuk sebarang jenis pendidikan pun. So beliau telah memintalah supaya pihak yang boleh menjalankan sebarang inisiatif dari segi pendidikan boleh buat sesuatu untuk mereka. Jadi dari situlah timbulnya minat kita, hasrat kita untuk membuat sesuatu untuk komuniti ini. Okey. Seperti mana Puan katakan tadi, kawasan ini memang agak pendalaman, jauh daripada kawasan bandar, jauh daripada kawasan laluan jalan raya. Jadi apa di antara halangan dan juga cabaran sepanjang melakukan aktiviti dan juga program ini? Okey, banyak cabaran yang dialami oleh mereka dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi budaya, dari segi geografi, ya banyak. Jadi kalau dari segi ekonomi memang pendapatan keluarga mereka adalah secara purata RM300 ataupun lebih kurang daripada itu sebulan. Sebulan. Ya. Jadi kalau mereka hendak menghantar anak mereka untuk bersekolah di seberang sana di mana mereka kena menaiki bot, ya. So perbelanjaan untuk menghantar anak mereka, bukan seorang kan? And then bilangan bot yang ada di situ untuk membawa anak-anak tu ke sekolah. Itu satu. Kedua, saya rasa cabaran yang paling besar yang kita telah memerhatikan ialah kesedaran di kalangan ibu bapa dan komuniti di situ. Sebab ibu bapa sendiri tidak berpendidikan kan. Jadi mereka tak faham mengenai kesignifikan pendidikan ni, bagaimana dia boleh membantu generasi ini. Right? Yang ketiga, budaya, sebab
mereka ni tidak mempunyai pendedahan kan kepada dunia di luar. Jadi kebolehan mereka untuk berkomunikasi dalam bahasa Malaysia, we leave alone English ya, bahasa Malaysia pun susah. Jadi bila mereka sampai di sekolah, mereka rasa tercicir sebab budaya di sana, guru-guru dan murid-murid di sekolah tu tidak akan memahami budaya mereka kan. So mereka rasa memang tercicir, left out, and then tidak bermotivasi lah untuk belajar. And then seperti yang saya sebut tadi, geografi. Jadi ini merupakan halangan-halangan, cabaran-cabaran yang dialami oleh komuniti ini. Dan oleh kerana itulah kita rasa the best thing for now is bawa pendidikan ke halaman mereka. Okey, apabila membawa pendidikan ke halaman mereka ini, apa di antara program atau pengisian yang telah dirangka dan juga disusun untuk aktiviti ini? Okey, jadi yang pertamanya the phase 1 kan, dalam phase 1 kita telah mengenal pasti 30 orang murid daripada umur 5 hingga 15 tahun ya. So kami juga telah approach sekolah rendah di Kuala Tahan untuk membantu kita, dan kami amat bergembira dan bangga sebab mereka setuju. So guru-guru dari sekolah tu akan datang ke Kampung Kuala Atuk selepas waktu persekolahan untuk memberikan kelas-kelas akademik yang akan berteraskan kepada kemahiran yang paling asas, iaitu membaca, menulis dan mengira in the most basic form. Sebab kita, this is the first experience untuk mereka kan, so kita tak nak mereka rasa tertekan ke, that minat must be there kan. Jadi yang mendidik mereka dalam cara yang paling asas and in a joyful manner. Lepas tu untuk meningkatkan kebolehan berkomunikasi mereka, sebab mereka perlu berkomunikasi dengan dunia luar. Kalau tak, sampai bila-bila pun mereka akan tetap berada dalam keadaan yang mereka ada pada masa ini. So those are the things. Tetapi dalam masa yang sama kita juga hendak secara sedikit demi sedikit beransur-ansur mendidik ibu bapa juga, supaya mereka mempunyai kesedaran, mereka memahami betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka. So kami juga sedang merancang program-program untuk ibu bapa dan seluruh komuniti itu. So selain daripada Yayasan Rhythm, pekerja-pekerja daripada QI juga akan membuat program CSR mereka sendiri di Kampung Atuk ini untuk memberikan pendedahan kepada kaum wanita dan juga kaum belia supaya kita dapat memperkasakan komuniti itu secara holistik. Okey. Cakap memperkasakan komuniti itu, ini bukan satu program yang baru untuk Yayasan Rhythm. Difahamkan juga program sebelum ini yang berlangsung di Sabah. Mungkin Puan boleh jelaskan bagaimana aktiviti itu sedang berlangsung kini? So program di Sabah tu actually adalah kita punya maiden project maiden project untuk Rhythm Foundation untuk community adoption. Jadi sebenarnya itu merupakan satu projek pilot kami di mana kita telah mewujudkan satu model yang mempunyai 5 teras yang penting, iaitu sokongan untuk presekolah, sokongan akademik untuk murid-murid di sekolah rendah dan menengah, and then program pemerkasaan kaum wanita, pemerkasaan belia dan juga social entrepreneurship. Okey. Jadi bila kita sampai di kawasan Kulu di daerah Temparoli, Tuaran, bila kita telah membuat survey yang pertama, kita rasa we can't do all the 5 together sebab itu terlalu ambitious kan. So jadi kita mulakan dengan kelas akademik dengan program pemerkasaan belia. Dan kami rasa kedua-dua program itu sungguh memberikan kejayaan kepada kita. Projek partners kita di situ adalah Good Shepherd Services. So sekarang pada tahap yang kedua, kita nak sambungkan lagi pemerkasaan kaum belia dengan ekotourism dan juga mengajar kaum wanita kemahiran-kemahiran yang mereka boleh gunakan untuk menyara hidup masing-masing. Sebagai pengakhiran untuk kita pagi ini, Puan mungkin boleh kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia kenapa pentingnya sebenarnya untuk kita bersama-sama dengan komuniti, khususnya untuk meningkatkan lagi prestasi negara kita. Sebab kami benar-benar berasa bahawa komuniti orang asli, indigenous community memang merupakan satu lapisan masyarakat yang mempunyai hak yang sama dengan kita semua kan. Betul. Jadi kita sebagai
rakyat yang bertanggungjawab. Kita tidak boleh berharap kepada negara sahaja sebagai NGO atau sebagai corporate foundation atau sebagai individu. Kita kena berusaha ke arah membangunkan mereka juga. Dan kita sedia maklum bahawa satu elemen yang paling krusial untuk membangunkan sebarang komuniti adalah pendidikan. Kita kena bermula dari pendidikan. Dan hanya pendidikanlah yang dapat memperkasakan sesuatu komuniti. And sekiranya kita tidak mewujudkan model sebegini, maka kaum asli ini sampai bila-bila pun akan tetap berada dalam situasi ini seperti yang saya telah beritahu. Ya, so harapan kami adalah organisasi-organisasi lain akan juga menggunakan model kita sebagai satu formula untuk ataupun mengimprovise formula kita untuk terus memperkasakan komuniti orang asli di Malaysia.